Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan pengerusi majlis, tuan Muslim dan semua AJK, para imam, ustaz-ustaz, ibu bapa, ibu-ibu, bapa-bapa, semua sahabat-sahabat saya yang mengenali diri saya. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala perkenankan kita dan Allah Ta'ala izinkan kita hari ini bertemu. Dan insyaAllah pertemuan kita hari ini, malam ini, dan sebentar lagi kita akan berpisah, hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah Allah akan ampunkan dosa kita, bahkan Allah akan mengampunkan dosa dua ibu bapa kita. Amin. Jadi alhamdulillah. Jadi saya taruh macam mana Tuan Pengerusi dah bagi tahu tadi, serba sedikit pengenalan diri saya. Nama penuh saya Muhammad Ali bin Ismail, berasal daripada Kelang, Selangor. Pernah bersama dengan kumpulan Terra Rosa dan juga bersama dengan kumpulan ekspedisi. Lepas tu berhenti sekejap, lepas tu masuk balik, nanti cerita balik. Nanti saya cerita macam mana cara nak masuk balik tu. Jadi insyaAllah saya punya seorang isteri dan 5 orang anak. Alhamdulillah. Kita nak buat berapa lagu malam ni? 20 ke? Cukup. Jadi insyaAllah, kalau biasanya kalau saya duduk kat depan je ni, zaman Jebon lah, dia cerita lain zaman Jebon. Orang dah ramai dah kat depan saya. Tu sebab dia orang bayar tiket tu. Tapi hari ni tak bayar tiket, free, semua duduk jauh-jauh. Jadi alhamdulillah. Jadi kita nak cerita tentang turning point lah. Turning point, asbab-asbab perubahan. Banyak lah. Antara asbab faktor umur pun dia juga. Dan bila kenangkan umur kita ni, semakin hari semakin meningkat. Dan setiap tahun kita tahu tarikh lahir kita, tapi tarikh kematian kita ini adalah rahsia daripada Allah SWT. Tak tahu, mungkin sekejap lagi, mungkin besok, mungkin lusa, bulan depan. Wallahu a'lam. Hanya Allah saja yang maha tahu. Kadang-kadang kita tengok ada orang sakit, lama dah sakit, yang jaga tu anak dia, yang mati tu anak dia, yang ayah tadi sakit tak mati lagi. Ini Allah yang kerja. Ada pasal ada benda berlaku kan, realiti dia. Kadang-kadang tengok orang tu tak ada sakit apa pun, tiba-tiba besok meninggal. Baru ni saya dekat Johor, ada satu program yang mana ada seorang sahabat ni, dia berjumpa dengan seorang sahabat yang lagi. Dia kata dia nak datang lah program saya. Dia jumpa orang tu, dia kata jumpa lebih kurang macam hari Rabu macam lah. Saya ni program hari Sabtu lagi. Dia kata nak jumpa, saya nak datang. Jadi hari Sabtu tu nak datang tu, dia carilah kawan tu yang nak pergi sama-sama tu. Tanya kawan dia yang lain, dia kata kawan tu meninggal lah semalam. Allah. Tapi niat dia nak datang majlis ilmu tu, insyaAllah datang masjid, nak dengar orang. Tapi hari ni saya bukanlah nak bicara tentang ilmu pun, tapi hanya sekadar perkongsian, penjarahan, insyaAllah. Bukan nak mengajar, insyaAllah, bukan mengajar. Tuan-tuan lebih baik daripada saya, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, selain daripada faktor umur, bila melihat anak-anak makin lama makin besar, menjadi sebab juga. Bila tengok anak dah besar, bapak ni rokah lagi, masya-Allah. Jadi alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah. Risau ni tengok anak, bila anak dah besar, kalau bapak tak ubah juga, Allahu Akbar. Tapi ini semua ni yang telah diaturkan oleh Allah SWT. Jadi saya syukur, alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Jadi bila kita rasa apa, no idea boleh mana Asya tak ada. Jadi banyak-banyak syukur lah, saya banyak syukur. Sebab apa? Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah.
dapat duduk berkumpul dengan orang-orang yang baik-baik hari ini. Dia nak jadikan cerita dulu. Bila nak berhijrah ni, dia rasa macam kena cari satu suasana yang baru. Bila tengok anak tadi risau, besar nanti anak nak jadi apa? Adakah anak ni nak jadi rockers? Adakah anak ni nak jadi selebriti? Adakah dia nak jadi orang terkenal? Nak jadi apa pun tak jadi masalah. Yang jadi masalah ya, apabila jadi begitu, lupa akan kebesaran Allah. Allahu Akbar. Kerisauan ni membuat saya satu muhasabah diri, kemudian berazam untuk mencari suasana yang baru. Alhamdulillah, Allah Ta'ala banyak mudahkan. Bila kita nak cari suasana baru, kita kena cek sekeliling kita. Yang biasa rapat dengan kita adalah kawan-kawan kita. Jadi saya tak apa nak mengatakan kawan-kawan itu penyebab. Mungkin saya juga penyebab daripada kawan-kawan tu kan. Allahu Akbar. Sekarang ni kaedah nak cari kawan-kawan lebih mudah daripada dulu. Sekarang ni kita cek handphone, kita tengok nama, kita dah boleh berhubung dengan kawan-kawan, betul? Tengok nama kita dah boleh berhubung dengan kawan-kawan. Dulu zaman dulu kita kecil-kecil dulu, zaman kita sekolah dulu, nak cari kawan kita kena keluar rumah. Kita pergi tempat pot-pot kita, sempang ke, tempat main carom ke, kan dulu kan. Sekarang ni kaedah lebih mudah. Tengok handphone, tengok nama. Carilah nama kawan-kawan yang boleh membantu saya, insya-Allah. Tengok A to Z, semua sama level ni. Allahu Akbar. Tak ada nama ustaz pun dalam tu. Allah. Jadi tengok cek balik. Satu-satu. Bila kita tengok nama A tu, Ali tu, kita dah boleh bayangkan orang ni macam mana. Bukan nak kutuk orang tu tak. Bukan nak buruk kan, tak. Kita nak cari yang lebih baik, sahabat yang lebih baik. Alhamdulillah adalah seorang-seorang ni, sahabat ni yang berkawan dengan saya, tapi dia tak rapat, sekadar kawan. Jadi saya pun WhatsApp, bagi salam, tanya khabar. Dan ayat yang seterusnya, kalau ada majlis ilmu tolong bawa aku. Wah, Akbar. Jadi sebelum ni bukan tak pernah pergi majlis ilmu kan, pergi, tapi dia lain sikit lah. Rockers kalau pergi majlis ilmu dia lain. Dia tak duduk depan, dia duduk belakang, bucu-bucu kan. Dia rockers lah zaman tu. Tapi Alhamdulillah, bila kawan tadi kata, dia jawab, Waalaikumsalam, khabar baik. Dia kata hari ni memang ada majlis ilmu, kau tunggu kat rumah, kau ambil. Allah banyak mudahkan, Alhamdulillah. Sebab kita nakkan kebaikan, Allah Ta'ala bagi kebaikan. Jangan. Jadi pergilah majlis ilmu dengan kawan tadi. Bila kita nampak orang ni memang baik lah, dia ni seorang yang baik. Bila pergi majlis ilmu dengan orang baik, dia tak duduk belakang, duduk depan. Kuliah maghrib tu duduk depan. Jadi bila duduk depan ni, biasa dia pun duduk belakang. Bila kita nakkan kebaikan, Allah Ta'ala bagi kebaikan, kita duduk dengan orang baik, dia pun duduk depan. Masya Allah. 10 minit, 15 minit, kita pun pandang kawan tadi. Sebab hari ni aku kena duduk sampai ni. Kawan ni seorang yang tawaju, seorang yang fokus dalam majlis ni. Duduk pandang sekali, confirm lah sampai habis lah aku duduk ni. Nah, jadi asbab duduk satu majlis yang ada keberkatan, majlis yang dilindungi oleh para malaikat. Alhamdulillah, bila kita nakkan kebaikan, Allah Ta'ala bagi kebaikan. Hari tu ustaz tu cerita panjang. Kuliah maghrib, biasa lepas maghrib sampai lepas lebih isyak sikit. Tapi yang bagi apa ni, yang bagi apa, kemanisan. Saya dapat satu kemanisan, saya dapat satu kepahaman. Kemudian dengung
Ini untuk vokal tu kampak sikit pun boleh macam ni. Ini macam buat show. Kampak sikit lah. Boleh dengar? Are you ready? Astagfirullah. Jadi bila kita nakkan kebaikan, Allah Ta'ala bagi kebaikan. Duduk dengan orang baik, Allah Ta'ala bagi perkara yang baik. Alhamdulillah. Bila duduk dah lama, makin lama, tengok kawan tadi tu, pandang dia memang seorang yang tawajud, seorang yang fokus dalam majlis ilmu. Tapi nak jadikan asbab kita duduk dalam majlis yang ada keberkatan, yang dilindungi oleh para malaikat yang mendoakan kita. Allah Ta'ala bagi satu kepahaman kepada diri saya, kepahaman, kemanisan, satu hidayah daripada Allah SWT. Ada satu ayat tu, ustaz tu kata, ayat yang dah kita biasa dengar pun, kita dah dengar ayat ni. Saya pun dulu dah dengar, sekadar dengar dan sekadar tahu saja. Dengar dan tahu, tapi hidayat Allah Ta'ala tak sampai lagi. Apa ayat ustaz tu? Apa ayat ustaz tu kata? Solat berjemaah ganjaran pahala 27 kali ganjaran berbanding dengan solat sendirian. Dah dengar ayat ni? Pernah dengar dah? Lama dah dengar, saya pun dah lama dengar. Dan jadikan asbab Allah Ta'ala bagi kemanisan, Allah Ta'ala bagi kepahaman, Allah Ta'ala bagi satu sentuhan hati. Duduk dalam satu majlis ilmu, rasa rugi. Dulu aku rasa nak hijrah dah nak rasa nak hijrah dah ni. Semayang dengar azan kat radio, dengar azan kat TV, ambil wudu, tapi semayang kat rumah. Tak ada kekuatan, tak ada kemanisan, tak ada kepahaman, tak ada taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila duduk satu majlis ilmu, Allah Ta'ala bagi satu kepahaman. Alhamdulillah, dah mulalah rasa bersemangat, semangat duduk majlis ilmu, duduk semayang jemaah. Sebab kita dah tahu kan fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan solat berjemaah. Alhamdulillah. Kenallah ramai ustaz, dah ramai dah kenal ustaz. Sebab rajin duduk majlis ilmu, rajin duduk datang surau-surau masjid. Jadi saya minta nasihat dari seorang ustaz, jumpa seorang ustaz, minta nasihat dari seorang ustaz. Jumpa ustaz ni, cakap ustaz, tolong nasihat saya nak berubah, saya nak hijrah. Ustaz tu tengok saya atas bawah, rambut tak potong pergi dalam hati bila ni, kalau ustaz cakap pasal rambut, jahanam aku. Tapi bagus ni ustaz ni, penuh hikmah. Dia tak sentuh pun pasal bab rambut ni. Dalam hati kata ada cara rambut banyak ni. Allahu Akbar. Lepas tu ustaz kata apa? Bagus ni. Kalau nak berhijrah ni bagus, saya bagi 4 perkara. Yang pertama ni, kamu jaga solat. Orang yang jaga solat ni, orang yang datang awal waktu sebelum azan dilakukan, dan duduk dekat surau atau masjid. Ini orang jaga solat. Allahu Akbar. Perbaiki solat kamu, ganti solat-solat yang tinggal dulu. Berapa lama tinggal? Allahu Akbar, banyak tinggal. Nak clean balik ni payah ni, nak ganti balik. Semoga Allah Ta'ala terima solat saya dan solat Tuhan, insyaAllah. Dan dia kata banyakkan solat sunat taubat. Buat banyak solat sunat dia. Solat taubat, bangun malam, belajar bangun malam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada saya dan juga tuan-tuan lain begitu, insyaAllah. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyakkan bersedekah. Dia kata sedekah ni, satu kita bagi dan Allah gantikan dengan banyak ajaran. Satu gantinya 10. Kalau kita bagi 10, berapa? Dan sedekah ini juga syifa. Sedekah juga mengampunkan dosa kita. Saya teringat ada seorang sahabat saya, ni zaman Jepun dulu,
bab ustaz ni cerita bab sedekah, saya teringat kawan nama dia Ali juga, tapi di India Muslim. Saya tengok dia punya projek banyak. Saya pergi tanya dia, Li, banyak projek, bagi tips sikit. Memang satu kesilapan yang besar lah. Tanya soalan, lepas tu dapat dia punya jawapan dengan memang power punya ayat. Dia bang, dia kata, bang, aku senang ya bang, setiap kali solat Jumaat bang, kurang-kurang RM50 aku masuk tabung masjid. Kurang-kurang, kalau aku dah lebih, aku masuk lebih. Memang macam kena nampak dua-dua belah muka. Masuk RM1 pun kita lah, saya lah. Masuk RM1 ke RM2 pun dah menggigil. Tapi orang yang baru masuk Islam ni lebih faham fadilah sedekah. Allahu Akbar. Itu yang kedua, sedekah. Yang ketiga, rajin kepada majlis ilmu. Datanglah ke majlis ilmu. Ustaz kata, InsyaAllah Ali, bila datang majlis ilmu ni, InsyaAllah Allah Ta'ala akan ganti kawan-kawan kita yang baik-baik. Allah Ta'ala akan kenalkan kita kawan-kawan yang boleh membantu kita, yang mengajak kita kepada kebaikan. Alhamdulillah. Hari ni kalau nak tekan U tu dah memang semua ustaz. US tu dah memang ustaz semua belaka. Alhamdulillah. Dan ustaz tu pesan juga, kalau kawan-kawan lama yang sama-sama level kita dulu, kalau pergi kita, sini-sini kita buat biasa dia. Sabar. InsyaAllah kalau datang majlis ilmu, InsyaAllah Allah akan ganti kawan yang lebih baik. Jangan tinggalkan kawan yang lama. Yang keempat, berbakti, berkhidmat dengan ibu bapa. Khidmat dengan ibu bapa. Ibu saya meninggal lama dah lepas SPM. Arwah ayah saya 2009, 3 tahun lepas, meninggal pagi Jumaat. Jadi sebelum itu tempatlah saya khidmat, dan masa dia meninggal pun saya tempat. Kami adik-beradik lelaki mandikan, kafankan, solat Jumaat, solat jadi imam, dan turun yang lahat. Yang kali terakhir itu ayah saya, semoga arwah ayah saya ditempatkan bersama orang-orang yang soleh. Amin. Alhamdulillah. 4 perkara tadi ni, solat, sedekah, majlis ilmu, dan juga berbakti pada ibu bapa. Selepas tu saya dah mula naik jazbah, semangat. Alhamdulillah. Jumpa seorang ustaz lagi, minta nasihat dari ustaz. Saya rasa saya nak berhenti nyanyi. Ustaz ni belakang nak makan bawah. Kita hang nak berhenti nyanyi, hang nak berhenti nyanyi, hang nak buat apa? Saya rasa saya nak meniaga lah ustaz, meniaga apa-apa lah, air ke, nasi lemak Ali ke. Ini bukan branding. Tak tahulah kalau akan datang jadi branding lah. Buat niaga nasi lemak. Dah. Dia kata apa? Suara ni satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu suara ni tak ajak orang pada kebaikan, tak ajak orang pada mengingati Allah, gunakan suara yang sama, orang yang sama, mengajak manusia pada mengingati Allah. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Hang menyanyi macam biasa, tapi pilih tempat elok sikit. Sambil menyanyi, selit-selit sikit ayat. Allah. Nah, begini kita tengok ramai kawan-kawan artis kita dah hijrah. Iwan dah sampai sini kan. Iwan Syahman orang tak berapa nak kenal. Iwan Dandut semua orang tahu. Semalam saya dekat Mutiara Damansara. Iwan Syahman kenal? Teman-teman. Iwan Dandut pun kenal. Iwan Syahman ni dia tak ada cerita. Dia ada buka madrasah, ada cerita. Ada cerita. Alhamdulillah. Dulu dia ada madrasah dandut dia. InsyaAllah.
Bukan nak cerita apa, madrasah dulu. Hari ini dia ada madrasah dia sendiri. Saya dah pergi ke dalam madrasah dia. Di kisaran Indonesia, kampung kelahiran dia di Indonesia. Cantik dia punya madrasah, emas. Ada 100 lebih pelajar. Dan baru ni dia kata ada pelajar dia nak buat untuk warga emas. Warga emas yang mana ni dia nak buat kelas mengaji Iwan Syamat. Dia kata dia dulu dapat duit banyak jual album yang pertama yang hijrah. Yang cerita zaman DJ Bon tu tak payah cerita lah, banyak lagi duit. Dia kata album yang pertama tu yang apa? Tunggu sekejap, solatlah dulu, tunaikan cepat kewajibanmu. Dah cingguan tak apa. Dia kata album tu dia jual dapat duit banyak, tak tahu nak buat apa. Akhirnya dia terfikir beli tanah kat kampung, dia buat madrasah. Masya Allah. Hari ni pun dia masih lagi berusaha untuk kutip dana dengan cara macam mana jual album. Hari ni saya pun ada buat album nak bantu dia juga. Ada album Suara Dai, himpunan artis-artis hijrah. Iwan Syaman hijrah. Ijam Medicine kenal? Ijam Medicine dah sampai belum? Masya-Allah. Coming soon Ijam Medicine. Sekarang dia kita panggil dia Ustaz Ijam Medicine. Bila dia hijrah, dia punya fikir risau dia. Dia ni pandai mengaji. Dia ni anak imam. Maknanya imam ni ustaz, mengajar orang mengaji. Dan mak dia ustazah. Mak apa? Allah Ta'ala uji ibu dan ayah dia, anak jadi rokes. Akhirnya kembali pangkat jalan. Dan hari ini jadi ustaz. Dia pandai mengaji. Dia kecil-kecil dia kata, kecil-kecil dia boleh baca sajadah, jadi imam. Kata Allah Ta'ala uji jadi rokes. Alhamdulillah hari ini dia balik pangkat jalan. Dia punya fikir risau dia. Dia ajak nampak anak-anak muda kat tepi jalan, tak kedai kopi. Dia ajak budak-budak tu datang mengaji. Dan dia mengaji percuma, tak payah bayar. Orang ni 9. Bila dah kumpul budak-budak yang datang mengaji, ramai. Siapa tak gempak ke? Nyanyi ajar mengaji. Kan? Cikni medicine tu ajar orang mengaji, bukan mengajar menyanyi, mengaji. Jadi kumpul lah anak-anak muda ni ramai-ramai. Dah orang-orang lama kat masjid tanya, ni ajar-ajar mengaji ni ada taliah? Ulap dah. Kalau tak diajak sambil bilo tak mengaji juga. Tanya pula taliah. Perkara ni didengar oleh Timbalan Mufti Negeri Sembilan. Kebetulan kawan dia. Dia ada interview, bukan sebab kawan, tapi budak ni Ijam ni memang boleh mengaji. Dia interview kata dia tahu hukum-hukum huruf apa semua dia tahu. Alhamdulillah. Dan dapat tauliah mengajar di Negeri Sembilan. Kemarin saya dengan dia di Johor. Semalam dia ada kuliah di CIMB Kuala Lumpur. Ada buka kitab Bukhara Ijam Medicine. Ramailah kawan artis yang hijrah. Zulhani Black sampai dah? Zulhani Black. Zul Yahya pun belum. Siapa yang dah sampai? Iwan Ali Ekspedisi. Dia absen. Itu orang lama. Zul Yahya pun sama. Zul Yahya dulu pelakon Mr. Pattaya. Pattaya ke Papaya? Pattaya nasi goreng. Ada makcik tu confident dia dulu. Pun nak lupa ni pelakon ni Mr. Pattaya. Pattaya nasi goreng makcik. Salah orang. Dia kata dia hari dia buka restoran di Naik Alam. Sewa bulanan 10,000. Nangis. Orang tak ramai. Sewa kena bayar 10,000 sebulan. Dia kata tak boleh jadi. Aku kena balik Ipoh. Aku kena jaga mak aku. Mak aku ni punca. Memang betul. Dia buka di Ipoh, menangis juga. Orang ramai, kaki tangan tak cukup. Tapi alhamdulillah, niagaan maju. Apa amalan yang dia buat? Sebelum dia berniaga, dia buka, dia mesyuarat dulu. Dia baca taklim dengan pekerja-pekerja, baca hadis-hadis
hadis Nabi. Kemudian kalau kalau azan, contoh azan maghrib, diarahkan semua pekerja-pekerja ini atas semayang jemaah. Tinggalkan customer dulu, kita semayang dulu. Yang bagi rezeki bukan customer, yang bagi rezeki Allah. Faham? Dan bila makanan yang tak habis dijual malam tu, dia kumpul bungkus elok-elok. Yang tempat dia berniaga ni di dataran Aman Jaya, Ipoh. Dataran ni biasa ni kita faham lah, budak-budak lepak Ipoh banyak-banyak, dia bagi budak-budak tu, bagi makan. Mana budak-budak lepak dia belanja makan, kemudian dia tarbiyah budak-budak. Subhanallah. Ini kalau pusing dekat dataran Aman Jaya di Ipoh tu, yang kapal-kapal ni dah kurang, tak nampak lah. Sebab ada orang usaha buat dakwah sini. Alhamdulillah. Ramailah artis yang hijrah. Ustaz tu Musa kata, kalau saya sendiri nak buat dakwah dengan artis ni memang agak payah sikit, kata. Kalau saya sendiri nak jumpa artis nak buat dakwah payah. Jadi kalau artis dengan artis dia ada link dia, InsyaAllah. Dan Alhamdulillah juga, saya dengan kumpulan SPC pun dah Alhamdulillah. Nak kata kita istiqomah pun mungkin InsyaAllah lah, mudah-mudahan istiqomah. Doakanlah nak istiqomah ni satu perkara yang agak berat, tapi nak belajar-belajar. Dulu saya pernah keluar dengan ekspedisi, masa tu saya hijrah, kemudian masuk balik, dapat tawaran, kawan-kawan ni telefon tadi, ni ada konsert banyak ni, nak buat, ajak jemput nyanyi. Oh, nanti aku beritahu balik. Telefon ustaz yang nasihat, ustaz, ekspedisi panggil buat konsert ustaz, macam mana ni? Hang masuk? Oi, tak habis dekat ni. Hang masuk? Saya dah hijrah ustaz, macam mana? Oh, lompat betul begini. Saya dah, tak apa, hang masuk. Dia kata inilah misi kita, nak masuk, ajak ekspedisi ni, hijrah dengan ekspedisi, dengan peminat sekali kita nak bawa. Kalau kita tak bawa ni, siapa nak bawa? Dengan izin Allah, Alhamdulillah. Kemudian dapat tawaran pula. Saya dapat tawaran pergi umrah. Kali pertama seorang. Kali kedua saya cakap dengan ustaz yang bawa tu, ustaz, saya nak bawa lagi 3 orang, boleh ustaz? Abang Ali nak bawa siapa? Saya nak bawa kumpulan ekspedisi. Okey lah, bawa ni 4 orang. Ustaz pun minat ekspedisi, saya pun minat ekspedisi tu. Masya Allah. Jadi kami ekspedisi 4 orang ni, Allah Ta'ala pilih pergi umrah bersama-sama. Memang jarang berlaku lah, susah nak jumpa satu band tambah nampak pula band rock pergi umrah bersama-sama. Memang benda ni orang lain tak buat lah, mungkin belum ada rezeki kami lah. Satu band pergi umrah bersama-sama. Metallica pun tak buat macam tu. Metallica pergi umrah. Moga-moga Allah Ta'ala bagi hidayah. Jadi bila nak pergi umrah ni, memang mula-mula tawaran tu agak berat sikit. Sebab geng-geng rock ni terkejut dah dapat pergi umrah. Mak rock tiba-tiba dapat pergi umrah, terkejut. Ya tak ya pergi kursus baru. Jadi ni betul ni, pergi kursus ramai-ramai dulu, ramai-ramai. Habis kursus bisik, ustaz, kita buat kursus 4 orang ni boleh? Boleh? Buat sampai 3 kali, 4 kali buat kursus. Minggu depan ni kursus lagi. Minta pasport, bagi pasport 2012, matilah, tak payah bagi lah, buat lain. Dah mati buat apa nak bagi, buat lain. Pendekkan cerita, sampai masa kita pergi umrah, turun di Jeddah. Daripada Jeddah pergi ke Madinah 6 jam lebih kurang jalan. Sampai Madinah pukul lebih kurang pukul 12 lebih, pukul 1. Jadi Mutawif kata kita rehat dulu, mandi-mandi, dan besok pagi sebelum subuh kita pergi sama-sama sembahyang subuh. Kita ni orang dah lama pergi, dah biasa pergilah, kali kedua lah kan, action sikit, pergi lambat sikit. Dekat kat azan pun nak pergi 4 lebih pergi. Tengok kawan ni, mana dia orang pergi ni, tak nampak. Tapi bila masuk dekat rodah tu, nampak kelibat 3 orang ni. Wih,
macam bukan dah duduk kalau dah lama dah daripada pukul berapa 2:30. Subhanallah, Allahu Akbar, Allah pilih. Kita dah masuk raudah. Apa yang pernah pergi umrah masuk raudah ni agak payah sikit, baru nak semayang sikit dah orang belakang tepuk. Dia dapat duduk dalam tengah tu dah selamat, azul selamat aku sampai subuh, alhamdulillah. Kemudian pergi umrah, dia pergi Mekah, pergi umrah. Lepas umrah selesai, esok tu solat maghrib. Lepas solat maghrib, antara maghrib ke isyak tu duduk depan Kaabah. Tak adalah duduk depan betul-betul, kita nampak lah Kaabah tu jauh sikit. Kita kumpul ramai-ramai sini, ada ustaz, ada maulana. Salah seorang tu tengok Kaabah, dia cakap seorang, kau percaya tak hari ni kau kat mana? 3 kali. Kau percaya tak hari ni kau? Air mata dah bergenang, rockers tak boleh nangis babe. Tak boleh, kena ketahan. Saya cakap alhamdulillah, syukur banyak-banyak, syukur alhamdulillah Allah Ta'ala pilih kita hari ni. Walaupun dalam hati kita ni tak nak pergi, tak ada duit, alasan, tak ada masa, semua alasan. Tapi sebabkan itu semua kita tak ada, tapi Allah Ta'ala tetap pilih kita hari ni. Doa syukur kepada Allah Ta'ala dan doa minta Allah Ta'ala hantar kita tiap-tiap tahun di sini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Doa kabul. 3 tahun betul-betul satu band pergi umrah bersama-sama. Tahun lepas, tahun terakhir, mudah-mudahan ada lagi lah, insyaAllah bukan terakhir. Tahun lepas kami pergi 3 masjid. 3 masjid kami pergi, Al-Aqsa dan Isra' Mi'raj kat sana. Subhanallah. Madinah dan akhirnya ke Mekah. Subhanallah, alhamdulillah. Moga-moga tahun ni Allah Ta'ala pilih. Yang lagi ni kot Allah Ta'ala pilih. Tapi baru ni saya pergi dah, akhir Ramadan ada seorang datuk tu belanja akhir Ramadan. Masya Allah, akhir Ramadan dia meriah lain. Saya nak bagi semangat lah kepada ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, kawan-kawan kita yang muda-muda ni. Kalau ada duit, segerakanlah umrah, segerakan. Sebab hari ni kita ada tenaga lagi. InsyaAllah semoga kita punya umrah tu jalan dengan lancar. Benar, sebab kita pernah pergi umrah satu umrah tu pakcik tu tak larat, kesian. Bukan nak umpat, tapi cuma nak menjadi satu pengajaran. Bila umur dah lanjut ni lain sikit. Orang kata lepas isyak jangan pergi. Kita sampai masa saya kali kedua tu, saya sampai antara maghrib dengan isyak. Sampai antara maghrib dengan isyak. Lepas isyak orang akan keluar. Habis isyak orang akan keluar dan kita akan berumpuh. Jadi mutawif beritahu dalam pukul 10:30 baru kita keluar. Jadi pakcik ni mungkin tak dengar kot. Dia pergi masuk seorang-seorang. Bila pukul 10:30 kita tunggu, dia tak ada. Naik atas bilik tak ada. Pusing keliling tak ada. Nak mencari usaha, nak mencari dia dah setengah jam. Jadi dah pukul 11 baru kita masuk. Kita masuk separuh jalan, on the way ni, pakcik tu gini. Dah balik dah? Dah pusing buat tawaf dah, umrah? Dah sa'i? Tak larat. Allah, rugi. Sementara kita muda ni, masa sihat ni, saya syorkan lah, segera bulan 12 ni saya punya package umrah. Keping sekali dah agak kan. Bulan 2 ni siapa yang berminat nak pergi dengan saya sekali, insyaAllah kita boleh bincang PMP. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah bila balik daripada umrah tadi, kami ni satu band, Allah Ta'ala rezekikan ada seorang orang yang berduit nak taja kami buat album. Masya Allah. Dan kami pun rasa macam confused nak buat album yang macam mana, konsep nak tukar ke? Tanya Ustaz, album nak tukar konsep macam mana? Nak buat nasyid lah. Tak ada. Ustaz pula suruh tengok, hang buat rock kan? Kalau hang ubah, siapa nak dengar lagi? Budak-budak rock ni nak dengar macam mana? Budak rock ni kena dengar azan tu, InsyaAllah muazzin. Kita ada beri laluan untuk azan isyak dan jawab isyak, jawab
jawab apa azan tu kita jawab insya-Allah dalam bilik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sambung balik tadi. Jadi bila balik tadi, ada satu hamba Allah nak sponsor buat album. Alhamdulillah. Nak tanya konsep lah macam mana. Jadi kita minta nasihat dengan Ustaz. Ustaz kata hang buat macam mana dulu buat. Tapi lirik kata, lirik ni kalau boleh ajak orang pada kebaikan, ajak orang pada kebaikan dan ajak orang ingat pada Allah. Alhamdulillah, album tu siap. Tahun lepas dah siap. Dan tajuk album tu ada satu lagu. Lagu tu berjudul Doa. Tajuk album tu pun doa. Antara lagu-lagu lain pun lirik dia pun dah macam kumpulan nasyid dah, tapi muzik dia masih maintain pada rock. Ada tajuk lagu Silaturahim, Rahmah, Cinta Abadi, apa lagi, Ranum, Sentosa, bukan nak campaign album. Tapi kalau nak boleh PM tapi insyaAllah. Jadi ada satu lagu ni yang tajuk dia Doa. Dan Alhamdulillah lagu ni pun lagu ni pun tersinarai dalam Anugerah Nasyid 2019.
satu band rock yang masuk dalam anugerah nasyid 2019 di IKIM FM. Tandingan akan berlangsung pada hari Sabtu ni. Hari Sabtu ni tak lama lagi, 30 hari bulan di IKIM FM. Doakanlah kami ekspedisi ni, kalau tak dapat nombor 2, dapat nombor 1 pun jadilah, insya-Allah. Amin lah. Mana nak tahu kan. Tapi pelik juga satu band rock masuk anugerah nasyid. Kalau menang satu kejutan juga, kalau tak menang tak ada masalah. Mudah-mudahan nombor 1 lah. Tak dapat nombor 2, nombor 1 pun jadi. Jadi hari ni saya nak belanja sikit, syairkan sikit lagu ni. Boleh kan? Kalau tak boleh saya tak payah nyanyi. Boleh tak boleh? Macam tak kuat Okey Alhamdulillah. Tajuk lagu doa. Lagu ni yang ditulis oleh sahabat yang pandang Kaabah tadi. Kata percaya dia buat lagu. Bersyukurlah kita pada Tuhan yang Maha Esa atas nikmat pemberiannya. Nafas masih lagi di rongga. Kita hidup ini untuk apakah? Dunia sementara, akhiratlah tempat kita selamanya. Syurga atau neraka, tinggalkanlah dosa-dosa. Itu satu kewajiban kita. Dunia datang dan pergi, jalani kehidupan, melaksana pada ketaatan untuk dapat syurga. Ya Tuhan, maafkanlah, ampunilah kami, rahmatilah kami. Ya Tuhan, berikanlah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Peliharalah kami dari siksa neraka. Ampunilah kami, ya Tuhan, kepada Kau kami bertawakal dan kami bertaubat. Ya Allah, mudahkanlah di akhir nafasku, akhirilah hidupku dengan husnul khotimah. Oh, dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga pengakhiran kalam kita dengan kalimah la ilaha illallah dan dalam husnul khotimah, insya-Allah. Alhamdulillah. Panjang lagi masa ni. Pukul 9.30 okey. Dan alhamdulillah, nak ceritakan tentang perhijrahan ni, memang ada ujian, ada cabaran. Ada cabaran dia. Jadi mula-mula masa nak hijrah tu, bila kita dah mula faham, kita dah mula fadilat, faham, tahu fadilat sunnah, fadilat kelebihan sunnah, kita belajar, kita dengar, kita pergi majlis ilmu. Kata Ustaz, di zaman fahsyat dan munkar, siapa yang menghidupkan sunnahku akan dapat ganjaran 100 ganjaran mati syahid. Jadi kita rugilah zaman-zaman dulu. Kita bukan ikut sunnah, kita ikut punah. Allahu Akbar. Jadi hari ini bila dah dapat benda ni, tawaran yang baik ni, kita dah belajar lah nak hidupkan sunnah, pakai jubah, pakai rida, pakai serban, nak clean balik. Zaman-zaman dulu tak dapat benda tu. Dan pula tu zaman tu orang ikut pula apa yang kita buat. Lagilah parah kan. Hari ini kita belajar nak hidup sunnah. Jadi satu benda yang agak pelik jugalah. Promoter telefon, penganjur telefon, kata, Bali nak panggil show, tapi nampak dah pakai jubah, dah macam ustaz. Saya cakap, saya baru nak ustaz, baru dah mula faham bahawa orang yang hidupkan sunnah ni, itulah kejayaan dunia dan akhirat.
Ganjaran dia, siapa yang pakai jubah 70 ganjaran sunnah Nabi. Pakai kopiah pun dapat ganjaran, pakai ridha ni pun dapat ganjaran juga. Lagi apa lagi? Janggut. Janggut ada orang duk bertikai. Janggut simpan je lah, bukan susah. Bila mati nanti Nabi tengok, ini umat aku ke bukan? Kalau ada janggut, ini umat aku kan. Dan betul apa lagi? Sugi. Sugi pun Nabi kata apa? Kalau tidak menjadi keberatan pada umat aku, dia wajibkan pakai sugi, bersiwak sebelum solat, disunatkan pakai sugi, dapat ganjaran 70 ganjaran kalau saya tak silap. Betul Imam? 70 betul? 70 insyaAllah. Jadi kita mula naik tasbah, mula semangat. Alhamdulillah. Saya lepas dah hijrah ni sebenarnya agak dia punya ekonomi tu agak slow, tapi alhamdulillah ada juga yang membantu. Ada seorang haji tu telefon, dia kata, "Adik, saya nak panggil, nak buat sembahan, nak bantu kami, boleh tak? Tolong bantu kami untuk tabung kami. Tapi kami tak boleh bayar besar-besar lah." Tak apa haji, berapa haji nak bayar, saya terima je. Tapi untuk bantuan kan, saya bekerjasama dengan MAPIM, Majlis Perundingan Islam Antarabangsa Malaysia, MAPIM. Bila saya buat kerjasama dengan diorang, alhamdulillah kutipan dana banyak. Bila kutipan dana banyak, dia bagi tawaran, "Abang ni nak bagi tahu, nama hang naik lagi mana? Naik lah. Kutipan dah banyak, kita kena hantar. Kita tahu dah kutipan ni untuk bantuan orang-orang Syria. Nak pergi hantar tu dalam hati kata, ya pergi hantar naik apa? Kena pergi hantar, duit dah banyak dah ni." Dia cabar saya, kalau pergi takut lah. Kalau pergi mati syahid, tak nak pergi, tak nak mati syahid. Saya cakap mati syahid satu bab je. Saya ni baru nak start ni. Syahid kat mana nak kira ni, Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah saya sambut cabaran haji tu. Kami pun pergi ke Syria, masuk Syria. Benda ni memang tak ada dalam mimpi pun. Tak ada dalam list saya nak pergi keluar negara, pergi ke Syria. Saya nak cek kalau abang-abang haji yang ada sini ada tak yang nak pergi Syria, tolong tangan sekarang. Buat program dengan dia, kita tahu pergelakan dia hantar pula video-video orang kena bom, kerat kaki, hilang tangan, kena pergi pula hantar pula. Saya sambut cabaran tu, alhamdulillah pergi. Mula-mula sampai Jordan. Saya minum dulu. Bismillah. Sampai di Jordan, di kamp pelarian di tempat sepadan dekat ya dengan Syria, Jordan. Ada 2,500 keluarga satu kamp tu. Dia ada banyak kamp, ya. Kamp yang paling banyak tu lah. Kerajaan Jordan ni dia tak bantu rakyat Syria. Dia tak bantu. Tapi yang diorang duduk tu adalah tanah swasta yang diorang bagi, orang persendirian bagi, duduklah. Pakailah, duduklah. Diorang buat kemah ni pakai canvas, pakai kayu pallet. Hari yang saya sampai tu bulan 2, baru lepas musim salji. Salji tu sejuk. Kita aircon kita pun dah rasa sejuk. Tambah pula kita orang Malaysia pergi sana pakai baju berlapis-lapis. Sampai kat camp tu pakai berlapis-lapis. Tengok anak-anak Syria tu pakai lengan panjang, seluar panjang, pakai slipper berlari-lari. Allahu Akbar. Rasa bersalah pula. Tapi diorang seronok sebenarnya. Sebab di Jordan ni, kerajaan Jordan dia tak bagi rakyat Syria ni kerja dekat dengan tak bagi kerja. Dia tak ada bantu apa-apa, boleh duduk saja. Tak boleh kerja, tak boleh mengemis. Tak boleh jadi pengemis. Kalau kena tangkap teruk.
Selepas beberapa hari di Jordan, naik kapal terbang pergi ke Turki. Satu nama tempat Hatay, sempadan pada Syria. Tapi malam tu hujan lebat. Hujan lebat sangat. Hui, hujan lebat betul. Macam mana nak pergi ni besok? Sampai ke subuh hujan. Habis subuh dia reda-reda sikit, terang-terang tu, baru kita keluar, kita beritahu. Murtarjim kita beritahu. Alhamdulillah cuaca buruk. Kita jadi pening. Kalau kita kat sini cuaca buruk dah tak boleh buat apa dah. Dia kata alhamdulillah. Kita tak berhenti tanya kenapa. Dia kata bila cuaca buruk ni, rejim Bashar Asad Lanatullah, jet pejuang dia tak akan terbang. Dia penakut. Cuaca buruk gelap je dia tak berani naik. Cuaca buruk dia tak berani. Kalau dia cuaca cantik, cun 100 hingga 80 biji bom barrel akan dibaling di seluruh tempat. Bom barrel ni macam mana? Tong drum kita isi air, isi minyak tu, dia ubuh macam-macam dalam tu. Dia ubuh kaca, dia ubuh besi, dia ubuh gas beracun. Bila jatuh meletup, itu yang tengok muka pecah-pecah, kaki hilang, tangan hilang. Ada satu tempat kita pergi tu, Quran masjid ni, Quran tu tembus besi, tembus, dah ada yang melekat. Ni Bashar Asad Lanatullah punya kerja, songkol dengan Rusia. Allah. Jadi kita pun masuk pagi tu, masuk jalan, banyak tempat lah kita pergi. Antara tempat-tempat yang saya nak cerita ni, hospital. Sampai hospital dia tak macam hospital kita. Hospital dia kecil je. Nak masuk je hospital tu dalam keadaan kelang kabut ni. Ui, kelang kabut tu macam orang kelang kabut lah. Ada seorang remaja ni, kawan-kawan dia dokong naik atas lori, jalan, tengok kaki dia bersimen dan simen tu pun basah lagi, tak kering lagi. Dan ada antena pula. Tak dan nak selfie, tak dan nak update Facebook ke, Twitter ke, IG ke, tak dan. Makan apple anggur pun tak dan. Bungkus-bungkus balik. Dalam bilik, masuk je dalam hospital tu ada 3 bilik operation. 2 sudah operasi. Kami masuk tapi tak dibenarkan masuk dalam bilik operation. Sebab yang operation tu orang perempuan, kami tak dibenarkan masuk. Tapi kami dengar suara daripada luar, orang menjerit kesakitan. Menjerit tu tak berani dah nak ajuk kan. Memang orang kena sakit, orang sakit. Ini kita jangan macam ni obat operation ke seksa orang. Dia kata sini memang operation macam ni. Memang kata. Kenapa? Sebab sini dekat negara kami ni tak ada ubat bius nak untuk operation. Kalau kerat kaki tu kerat je terus, jahit terus. Allahu Akbar. Dengar suara kat luar tu orang menggigit. Allah. Bayang kalau kita kena jari kita sikit pun potong pun dah rasa sakit kan. Ini kaki kena potong terus menerus secara langsung, tak ada bius. Pergi dekat bilik ward dia, ada satu budak remaja umur 16 tahun terbaring, mak dia ada kat sebelah. Jadi kami datang, mak dia pun buka kaki dia dah tak ada separuh. Mulut dia berbuih-buih, tangan gigit-gigit, menahan sakit. Baru lepas operation tadi tanpa bius. Allahu Akbar. Hang kata hang rocker sangat. Rocker pun menangis kat situ. Enam. Allahu Akbar. Tak boleh tahan dah. Ada satu katil pula sebelah tu, ada budak dalam 5-6 tahun tengah baring. Jadi kami datang ni, dia pun selak selimut tu, ada besi melekat kat perut dia. Usah handphone kita ni sap kat perut. Budak tadi tu dah pingsan mungkin, letih, tangan sakit. Nak kata bius, memang tak ada bius lah. Jadi kita bertanya, kenapa tak cabut? Kalau dia boleh maki kita, dia maki kot. Dia kata tunggu doktor, kalau cabut terbuai perut budak ni. Allahu Akbar. Macam-macam orang jenis kita jumpa, tak ada kaki, tak ada tangan. Dia orang kata ni dah biasa lah. Ini kat hospital, kemudian kami pergi tempat lain. Ada satu keluarga ni, dia lari. Kami bukan asal sini. Kami memang
Contohlah kita orang Kajang lari sampai Seremban. Jadi pelarian negara sendiri. Buat kemah pada kampus, buat kemah daripada kayu pelet. Dia kata semalaman kami tak tidur satu keluarga ni. Banyak-banyak kemah. Semalaman kami tak tidur pasal apa? Semalam tadi hujan lebat. Kemah kami rubuh, air naik. Dan ada satu family ni pula, dia korek lubang buat macam gua, rumah bawah tanah. Malam tadi kami tak tidur, korek air bawa naik atas, air turun balik, jumpa ular atas dekat bawah tangga tu ada satu kemah, macam kemah security pula. Kita tanya, ni kemah siapa? Ini kemah ayah saya. Ayah saya umur dah tua, dah tak larat nak turun naik tangga. Dia duduk sini seorang, kami adik-adik semua duduk kat bawah. Pandang belah kiri, tengok ayah dia tengah kesejukan sebab malam tadi tak tidur. Dia orang ni sifat dia orang suka meraihkan tetamu. Jadi dia orang bawa hidangkan kami air TO. Mutajim tu pesan jangan minum. Tapi dia hulur depan mata tak minum, orang lah jamu kita kan. Bismillah tawakkaltu Allah, minum. Habis minum, kita tengok dia punya perigi yang dia ambil air kita untuk minum tu sama dengan air yang kita bagi tu. Dia kurang umur je. Alhamdulillah tak ada penyakit apa-apa. InsyaAllah Allah Ta'ala panjang umur. 3 hari duduk di dalam Syria. Duduk dengan mujahidin malam tu. Besok tu duduk pula di camp bawah tanah. Diorang ni buat rumah bawah tanah. Sebab atas memang dah tak selamat. Dia korek tanah dia orang bukan tanah macam kita, batu. Dia korek batu tu, dia buat rumah. Ambil tidur ramai-ramai. Malam tu saya tak boleh nak tidur, sejuk sangat. Orang lain elok tidur. Cakap apa pasal ni? Orang lain elok tidur, aku tak boleh tidur. Subuh pukul 4.30 bangkit, pergi ambil wuduk. Masya Allah, air yang keluar daripada peti ais tu kita ambil wuduk, bayangkan macam mana. Macam tu lah sejuk dia. Dah habis semayang, dengar kuliah sikit, dia kata rehat dulu, baring-baring lah, kang dah terang kan, baru kita keluar. Jadi diorang pun baring, saya pun baring. Dah mula terang-terang sikit, baru nampak, oh rupanya aku tak boleh tidur. Malam tadi ada curung kat atas, curung pernafasan. Patut aku sejuk semacam. Orang lain elok tidur itu ngam-ngam tak kepala. Masya-Allah, tak boleh tidur, sejuk gila. Allahu Akbar. Ini pengalaman di Syria. Pergi tempat melawat di Idlib, ada nama tempat Idlib, ada nama tempat Hamas. Kita pergi masjid pun kena bom. Masjid pun kena bom. Allahu Akbar. Tiba-tiba jalanan kami tu, dia orang dapat satu panggilan bagi tahu kita kena tinggalkan tempat ni segera. Jadi kami pun tak tahu apa. Dia kata naik cepat, bawa yang driver bawa van ni, bawa laju, jalan dah lah teruk, bukan main laju dia bawa. Ini macam kena kejar pelesit ni. Dia punya dekat sana tu ada spot dia. Kalau ada emergency apa-apa, dia ada buat liang lahat, menyuruh kat dalam liang lahat. Dia kata semua duduk dekat bawah ni. Kami duduk bawah tu, driver pun duduk situ, mutarjim tadi pun duduk bawah tu. Duduk tak berapa lama kemudian, Allah Akbar, terkejut. 2 butir bom meletup. Dia kata bagi tahu tempat yang kau pergi tadi, Bashar Lanatullah ni dah tahu kita, dah dapat detect kita kat sana. Jadi dengan segera kita kena tinggalkan tempat ni. Hari ni juga kena balik. Sebelum tu tempat nak pergi, ada pergi sekolah. Orang ni dalam perang-perang ni pun, dalam bukan perang, dalam kena serang ni pun pergi sekolah juga. Ada yang duduk rumah, sepihan-sepihan kena bom. Pagi-pagi tengok, budak-budak ni, gimana? Pergi sekolah bang, dia kata. Kenapa nak pergi sekolah? Kalau kita tak pergilah. Dia kata tuntut ilmu ni wajib, walau macam mana pun tetap pergi.
Kita pergi satu sekolah yang kita taja, Mapim taja. Saya pergi, dia rupanya pagi tu sesi untuk wanita, budak-budak perempuan. Petang tu lelaki. Jadi kita pun datang kita dalam keadaan sejuk, memang lapar semua. Makan. Sifat orang ni, apa yang lebihan kita makan tu dia makan. Allahu Akbar. Dah lah susah. Kita datang makan tak ingat dunia. Rupanya lebih tu dia makan. Kat luar tu ada macam tanah lapang. Sebelum nak masuk pagi tu sempatlah main dengan budak-budak. Budak kecil ni main bola kat padang. Lepas 2 minggu balik pada Syria tu, balik tengok apa. Bangunan ni macam pernah nampak ni. Ada satu gambar budak perempuan kena angkat. Dia orang pegang budak perempuan sini, budak separuh bawah perut terburai. Sekolah yang kita pergi tu. Sekolah yang kita pergi tu dah kena bom lah. Allah. Tapi alhamdulillah hari ni saya selamat lah. Kalau tak saya pun kena bom lah. Yang 2 butir bom tu kan. Tapi Allah Ta'ala panjang umur saya hari ni nak sampaikan berita ni. Berita apa? Saudara-saudara kita dekat Syria ni memerlukan bantuan. Kalau kita tak mampu wang ringgit, kita doakan mereka. Semoga Allah Ta'ala pelihara mereka. Tengok ramai yang mati. Allah. Selepas hijrah banyak pengalaman yang tak disangka-sangka. Sampai ke Syria, saya sampai juga ke India, saya sampai ke Europe buat dakwah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Selain daripada itu dapat juga tawaran pergi umrah. Di Bangladesh pun sampai juga. Di Bangladesh kita sampai tempat Rohingya lari tu, seberang sepadan di Sungai Tehna. Sungai Tehna seberang tu Arakan, kampung yang kena bakar. Tempat ni Bangladesh, seberang je. Kita sampai kat situ, orang tempatan bagi tahu masa terbakar tu kita nampak asap. Dia ada bukit, asap bukit. Lepas tu saya nampak orang ramai lari turun berenang ke sungai tu. Beribu orang mati nak selamatkan diri. Dia kata masa saya datang tu hari cetek. Masa tu cetek, dia kata walaupun cetek kita nampak ni semua mayat berlempangan. Allahu Akbar. Pengalaman lepas hijrah ni lain macam ni. Alhamdulillah banyak pengajar tu. Selain daripada tu ada banyak masa lagi 9.30, 10.30, okey. Banyak pengalaman yang saya pergi ke Sabah, pendalaman Sabah, ramai yang murtad. Nanti kita sambunglah buat siri kedua. Boleh? Buat siri kedua. Jadi saya nak cerita sikit, ada satu pengalaman penghijrahan, bukan pada berlaku di Malaysia saja. Di negara jiran kita, Rokos negara jiran kita pun ada juga hijrah dan menjadi sahabat kita hari ini. Sahabat saya lah. Dia kata, Bang Ali, kalau buat perkongsian, ceritakan kisah saya. Saya tak kisah, saya tak ambil royalty. Moga-moga kisah saya ini menjadi asbab hidayah untuk orang berubah. Dia ni berasal dari Rokos yang tegar. Berasal dari Padang Indonesia. Kalau kat sini Padang bola. Ini Padang Indonesia. Dia kata saya suka muzik. Tapi orang kampung dia marah dia, maki dia, haram, kafir, setan, mau keluar. Dia tak puas hati. Dia pergi ke Jakarta, Padang pergi Jakarta. Sama juga. Di Jakarta orang maki dia, haram, kafir, setan. Dia kata, agama ni kata. Saya suka pada muzik, tapi agama ni, Islam ni tak relate dengan apa yang saya gemar.
Dan dia kata, ini kena dengar ni. Walaupun dia anak metal, kat sana panggil anak metal lah, geng-geng rock ni. Rock metal dia panggil anak metal. Dia kata, walaupun dia metal, dia kata ada tak tempat yang tak ada bunyi azan dekat sini? Dia nak cari tempat yang tak ada bunyi azan. Maknanya walaupun dia metal, dengar azan dia gelisah. Dia nak pergi semayang, wajib semayang. Maknanya dia faham azan, kena pergi masjid. Dia nak lari daripada bunyi azan, tak nak dengar bunyi azan. Subhanallah. Orang cadangan dia pergi ke Bali. Jadi dia pergi ke Bali. Bang Ali, inilah kemuncaknya saya, kejayaan saya di Bali. Saya main muzik di kafe-kafe. Kafe itu bukan kafe, kafe. Dia main kafe, di kafe-kafe. Dia ni seorang yang art. Dia suka melukis. Dia boleh lukis. Dia lukis apa? Dia lukis orang bule. Haji tahu orang bule? Orang bule ni orang putih Indonesia panggil orang bule. Orang putih kita, orang putih Mak Saleh, orang Indonesia panggil orang bule. Dia lukis apa? Dia lukis orang bule tanpa surat benang. Astaghfirullah. Jangan dibayang Haji. Dia lukis gambar tu, dan malam dia main muzik. Dia punya banyak wang, saya punya banyak wang awal ni. Hasil lukisan. Dan saya punya galeri lukisan dan juga seorang partner. Partner saya ni seorang Yahudi. Subhanallah. Di sana ada Yahudi, tak ada masalah. Tapi Yahudi ni tengok dia lama-lama, Yahudi ni pun pening. Kenapa pening? Yahudi cakap dia punya lifestyle dia kan, orang main kat club, dia rambut panjang. Yahudi ni tengok dia pening. Dia kata, satu hari tu datang jumpa, Yahudi ni datang jumpa dia. Aku nak tanya kamu satu soalan. Silakan. Apa benar kamu ni orang Islam? Yahudi tengok dia datang macam orang Islam kot. Dia tanya, apa benar kamu ni orang Islam? Ya benar, aku Islam. Dengan iman yang senipis kulit bawang, dia menjawab, ya aku Islam. Ada lagi satu soalan. Silakan. Tapi aku tak pernah melihat kamu solat macam orang Islam. Dia kata, Bang Ali, jantung saya masa tu mau jatuh Bang Ali. Jantung saya macam mau jatuh. Saya terduduk sebentar. Saya terduduk. Kita bayang dalam kawan-kawan kita acong ke, Ramasami tanya, kau tak semayang kali? Macam mana perasaan kita? Apa kita nak jawab? Ini Yahudi ni musuh Islam nombor satu. Ini pening tengok dia. Tak nak tengok kamu semayang. Push. Dia terduduk, kemudian dia bangkit. Dia tinggalkan kawan ni, naik motor menuju ke masjid. Hidayah tak sampai. Menuju ke masjid. Waktu tu waktu petang. Waktu petang di sana, di masjid-masjid sana, waktu petang biasanya ada jemaah-jemaah yang buat ziarah rumah ke rumah. Ada kan? Kat sini pun ada jemaah tabligh kat sini. Dekat sana panggil jemaah silaturahim. Di Thailand panggil jemaah dakwah. Tapi matlamat dia masih sama, dakwah dan tabligh. Buat usul Nabi, ziarah rumah ke rumah. Jadi dia masuk ke masjid tadi. Mak Rok ni masuk, ada jemaah dekat luar nak pergi ziarah. Nampak Mak Rok ni nak masuk, belum sempat masuk, jemaah tu cakap, Masya Allah, ahli syurga. Kawan terkejut. Mak Rok masuk masjid ahli syurga terus. Dia kata, masakan saya ahli syurga? Tikai pula dia kata, masakan saya ahli syurga? Saya bermaksiat dengan Allah. Malam saya meraihkan orang mabuk-mabuk, saya melukis gambar yang tak sepatutnya. Akhirnya dia bermuzakarah dengan jemaah tadi dengan penuh santun dan kasih sayang. Daripada jemaah tadi, dia berhijrah, dia berubah. Dia keluar 3 hari ikut jemaah. Dia keluar 40 hari. Dia keluar 4 bulan. Racing dah mula tukar. Mula pakai pakaian sunnah dan mula faham fadilat sunnah, pakai pakaian sunnah. Alhamdulillah, ubah. Kata Bang Ali, saya hijrah. Tapi saya masih lagi melukis, saya lagi masih bersyair, saya masih menyanyi. Apa yang dilukis? Dilukis tulisan khat Allah, Muhammad, tulisan-tulisan khat yang baik-baik ni, lawa-lawa dia buat. Saya tengok dia lukisan apa.
memang A ya. Dia kata lukisan tu saya jual dan duitnya saya infakkan di madrasah, tanpa saya ambil satu sen pun. Subhanallah. Dan masih lagi saya menyanyi, maknanya saya masih bersyair. Bang Ali, kalau Bang Ali buat syair, buat perkongsian ni, Abang Ali syairkan kepada penonton. Boleh satu syair daripada sahabat saya ni. Tajuk lagunya Taat Itu Nikmat. Nikmat minum air. Bismillah. Alhamdulillah. Sahabat, mari kita taubat sebelum terlambat, kerana hidup ini singkat, akhirat begitu dekat. Memang dia begitu dekat. Memang dia begitu dekat. Sahabat, mari kita solat, berdirilah rapat-rapat, selalulah ingat Allah yang maha melihat. Memang dia maha melihat. Memang dia maha melihat. Taat itu nikmat, hentikan maksiat, kerana kiamat sudah dekat. Semoga selamat dunia dan akhirat. Syaratnya itu hanya taat. Syaratnya itu hanya taat. Dia bilang Abang Ali, kita hanya perlu taat pada perintah Allah, jauhi larangan Allah, ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kejayaan dunia dan akhirat. Akhirnya bila dia hijrah, dia buat dakwah, pergi rumah ke rumah, pintu ke pintu, jumpa sesama umat, mengajak manusia pada kebaikan, mengajak manusia untuk mengingati Allah. Dia pergi satu pulau. Dia pergi satu pulau. The pulau ni tempat orang asli. Kita faham orang asli pakaian dia macam mana, pakai jawabnya. Dia datang dengan pakaian dia, pakai ridak, pakai serban, pakai jubah, pakai capal ala Nabi. Dia datang tempat orang asli tadi. Orang asli tu nampak dia, ini Tuhan dah sampai. Makam dah naik. Makam dah naik. Dia kata orang asli, bukan, aku bukan Tuhan. Aku datang kemari bawa amanat daripada Tuhan. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, 1000 orang asli tadi diislamkan sekaligus. 1000 orang asli tadi diislamkan sekaligus. Saya pun bertanya dalam hati, saya pun dah Islam lama. Berapa ramai orang bukan Islam saya ajak masuk Islam. Saya pun dah tanya dalam hati saya pun dalam Islam, berapa ramai orang yang Islam dan masih Islam, berapa ramai kita ajak taat kepada perintah Allah. Allahu Akbar. Hidayah Allah Ta'ala ni memang milik dia. Kita flashback balik cerita-cerita awal tadi, yang orang kampung dia marah, dia maki haram kafir. Dia kata hampir-hampir saya mau keluar dari Islam dulu, tapi akhirnya jemaah ini datang dengan penuh kasih sayang, mengajak saya dengan kebaikan, mengajak saya dengan kasih sayang. Akhirnya saya terpikat semula pada agama ini. Alhamdulillah. Dia ni, dia kata dia ada kelebihan. Saya, Abang Ali, saya bukan pandai, saya tak suka membaca. Tapi apa yang ustaz tu bercakap di depan, sekarang kalau ustaz ni bercakap dari pukul 7 sampai pukul 9 lebih kurang, saya boleh record dan saya boleh cakap apa balik yang saya cakap. Itu kelebihan Allah Ta'ala bagi saya, Masya Allah.
Dia kata lepas saya hijrah, saya tinggalkan Bali, kemudian dapat panggilan dari Bali, hospital Bali. Tuan minta datang ke hospital, ada satu orang nak jumpa tuan. Dia pun pergi. Dia pergi hospital tu, dia nampak ada satu orang bule, kawan dia, orang bule, Mas Salim. Orang bule ni dia kenal dulu. Orang bule ni orang Jerman, sebatang kara di sana. Mana dia berkelana ke situ, orang bujang. Tapi dah agak berumur dia kata. Dia jumpa di hospital tu, dia kata dengan sahabat tadi, sahabat, kalau aku masuk Islam, aku masuk syurga. Ini dah translate lah. Dia kata of course. Dia pun dakwah. Orang bule tadi mengucap masuk Islam. Malam tu dia meninggal. Subhanallah. Siang mengucap, malam meninggal. Jadi besok pun dia dah uruskan jenazah itu semua. Ada satu panggilan, dia kata, tuan jangan balik dulu, ini ada satu amanat yang ditinggalkan oleh arwah tadi. Dia kata, Abang Ali, ini semua Allah punya kerja, tak pasal-pasal. Tak pasal-pasal. Segala harta orang bule tadi rupanya dah ditukar nama saya sebelum dia mati. Dia dapat rumah, dapat kereta, dapat uang tunai. Allahu Akbar. Inilah kerja dakwah. Allah akan bagi apa? Rezeki yang tak disangka-sangka. Allahu Akbar. Jadi sama-samalah kita, insya-Allah. Masa pun sangat-sangat mencemburui kita. Kau boleh lagi awal sangat, besok nak kerja pun. Sebelum saya mengakhiri, pesanan daripada Ustaz saya, Ustaz cakap, Ustaz kata kalau pergi buat sharing, bagi tahulah, bagi tahu pada jemaah kita, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah. Kehidupan kita ni, kita telah banyak korban untuk dunia. Kita telah banyak korbankan untuk dunia. Hari ini kita bangun pagi-pagi, kita dah sibuk nak cari kerja, kita sibuk nak punch card kita supaya tak merah. Kita nak punch card kita cantik, cun. Itu pengorbanan untuk dunia. Tapi Allah Ta'ala bagi juga kan. Dah kita jaga benda tu elok-elok, cukup bulan ambil gaji tanpa dipotong. Tapi pengorbanan kita untuk agama ada, kita buat. Pernah kita lakukan dengan awal waktu, tepat masa? Ada tak kita lakukan? Ustaz saya pesan, orang yang banyak korban, dia akan banyak faham. Banyak korban, hari ini tuan-tuan banyak korban. Duduk masjid, dengar kuliah, datang masjid, korban, tinggalkan TV kat rumah, tinggalkan keselesaan, belapa pun dia kan. Dalam ceramah ni banyak cerita pula, lapar. Ini satu pengorbanan. Ini adalah pengorbanan yang paling banyak, yang insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi faham dengan banyak. Dan bila kita sikit korban, sikit-sikit, kita rasa kita solat dah, kita sedekah dah. Tapi solat berjemaah, itu pengorbanan yang paling sikit. Bila kita sikit korban, kita akan sikit faham. Sikit kita akan dapat faham. Kita rasa cukup dah. Ini yang paling ketiga ni, yang paling teruk sekali lah. Mudah-mudahan tak ada dalam di kalangan kita, insya-Allah. Bila tiada korban, Allah Ta'ala akan bagi salah faham. Tak ada korban, akan berlaku salah faham. Katalah, Allah ni tak adil lah. Allah ni tak apalah, Allah ni bagi aku macam ni. Ini orang salah korban, orang salah, tak ada korban, dan akan dapat salah faham. Allahu a'lam. Sama-sama kan doakan saya, anak isteri saya, sahabat-sahabat saya, keluarga saya, jiran-jiran saya, artis-artis yang dah hijrah. Kita doakan semoga terus istiqamah
artis-artis yang belum hijrah, kita doakan semoga Allah Ta'ala beri taufik dan hidayah. Bukan artis je, semua-semualah, jiran kita, adik-beradik kita, seluruh umat dalam dunia ni, semoga Allah Ta'ala bagi taufik dan hidayah. Yang datang ni baik ni daripada Allah SWT, yang buruk ni dari kesilapan diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Saya sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa hamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as'inna insana fi illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.